Anak ni nama apa? Nama saya Ramli. Binnya Putih. Sebut saja namanya, sudah pasti ramai akan teringat karya-karya sinema agung Malaysia ini. Daripada tua sehingga ke yang muda, setiap lapisan masyarakat tidak akan terlepas daripada sentuhan magis, tinggalan muzik atau lakonannya. Siapa lagi kalau bukan Tengku Zakaria bin Tengku Nyak Putih atau lebih dikenali sebagai Tan Sri P. Ramlee. Tak berapa itu di musim hujan air meluap sampai jauh. Hai semua, selamat datang ke segmen baru Kipas Channel di mana fakta-fakta atau cerita-cerita yang menarik tentang dunia hiburan akan kami paparkan untuk anda kipas-kipas semua. Sebelum itu, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan bell untuk anda tidak ketinggalan dengan video baru daripada kami. Untuk kali ini, sebagai penghormatan kerana jasanya dalam dunia hiburan tempatan, kami di Kipas akan memaparkan cerita-cerita dan fakta-fakta menarik tentang seniman legenda negara Allahyarham Tan Sri P. Ramlee yang mungkin ramai tidak tahu. Eko. Dan ada satu mata di tengah-tengah. Matanya satu saja. Satu. Ada eko. Atas tanah. Huruf lambang tanah. Bapak saya. Anda mungkin pernah melihat figura tinggi ini dalam filem Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Tapi yang mana satu? Ini mungkin akan membantu anda. Figura yang mudah dikenali dengan panggilan Mr. Singh ini terlibat dengan dua filem Allahyarham yang popular iaitu Pendekar Bujang Lapuk dan Seniman Bujang Lapuk. Bukan sekadar menjadi pelakon tambahan di dalam filem-filem Allahyarham, malahan apa yang menarik lagi, Mr. Singh kita juga akan datang ke rumah seniman legenda Malaysia ini hampir setiap minggu untuk mengurut beliau. Nampaknya bukan setakat mencampak, mengurut pun boleh. Kau pergi tanya dengan bayi tu. Tak siapa ada? Itu bayi tu. Oi, sini wayang gambar pusing kah? Ha? Ulu pun tersampuk kah? Sudah dah, mari kita balik dah. Ini dia orang semua banyak angin dah. Mari dah. Orang nama seorang Melayu, kita hadap pun tak tahu. Orang mereka panggil, hoi hoi hoi. Saya ni apa, batu ke, kayu ke? Jika di Hollywood, mereka ada Eminem yang mempopularkan perkataan Stan, Drake dengan YOLO dan Miley Cyrus dengan Twerk. Di Malaysia, tidak kurang hebatnya, seniman legenda negara kita, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee telah mencipta beberapa perkataan yang masih digunakan sehingga sekarang. Anda tahu perkataan itu? Orang yang bijak, negara kita apa namanya? Antaranya adalah Kugiran dan Pawagam. Serius? Masih ingatkah di kau kita berdansa? Yap, Allahyarham telah mencipta perkataan tersebut di mana beliau memendekkan perkataan tersebut dengan mengambil sebutan awalan untuk setiap perkataan seperti Kugiran yang diambil daripada kumpulan gitar rancak dan Pawagam yang diambil daripada panggung wayar gambar. Abi, macam mana ni? Ni barulah layak untuk diviralkan, betul tak? Hai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Mambang berasal dari gunung si Mambang. Bagaikan sebuah kisah dongeng jika dapat menjadikan seorang permaisuri sebagai seorang isteri. Tapi untuk Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, ianya bukan dongeng lagi. Kerana pada tahun 1955, pada usia 26 tahun, Allahyarham telah mendirikan rumah tangga bersama Allahyarhamah Seniwati Norizan binti Muhammad Noor. Kepada kipas-kipas yang masih lagi tertanya-tanya siapakah beliau, Seniwati tersebut pernah menjadi isteri permaisuri untuk Sultan Perak ke-32, Sultan Yusof Izzuddin Shah pada tahun 1954 pada usia 27 tahun sebelum bercerai setahun selepas itu. Hubungan rumah tangga yang didirikan bersama Allahyarham Tan Sri P. Ramlee juga tidak bertahan lama kerana hanya dapat bertahan selama 6 tahun sahaja yang menyaksikan tahun 1961 menjadi tahun terakhir mereka menjadi pasangan suami isteri. Mungkin di antara kipas-kipas semua macam pernah melihat wajahnya bukan? Anda semua masih ingat lagi dengan adegan popular ini?
Selepas mereka bercerai, Allahyarham Seniwati Norizan bukan saja kehilangan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, bahkan hilang gelaran Permaisuri Perak yang dahulunya menjadi miliknya. Yang menariknya, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee pernah berkata kepada Allahyarham Norizan, katanya, suatu hari nanti aku akan sembah kau semula. Kata-kata daripada Tan Sri P. Ramlee itu seolah-olah bagai meramalkan bahawa Allahyarham akan mendapat darjatnya semula sebagai seorang permaisuri. Ironinya, pada tahun 1973, selepas 12 tahun berpisah, Allahyarham telah menawarkan watak lakonan kepada bekas isterinya itu di dalam filem Laksamana Doremi sebagai permaisuri negeri Pasir Berdengung. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun. Dah macam nujum ramalan beliau. Benar, tuanku. Betul. Kita beroleh kemenangan yang pertama. Kejayaannya dalam bidang hiburan bukan saja di Malaysia, malahan beliau pernah mendapat beberapa anugerah daripada negara luar atas bakatnya sebagai seorang penghibur. Tetapi dengan kejayaannya itu telah melahirkan seteru-seteru yang dengki dengan pencapaian seniman legenda negara itu. Jangan tinggal daku, oh adik, oh Juwita. Terdapat beberapa komplot untuk menjatuhkan beliau dengan cara mengupah samseng bagi bertujuan mencacatkan muka Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Walau bagaimanapun, hal ini telah sampai ke pengetahuan Allahyarham melalui bantuan rakan sekerjanya. Bagi mengelakkan perkara buruk ini berlaku, Allahyarham terpaksa meminta pertolongan daripada seorang penyanyi piring hitam iaitu Allahyarham Jasni Ahmad ataupun lebih dikenali sebagai Wak Jasni. Dia tengok kita, dia jeli mata. Wak Jasni juga adalah suami kepada Neng Yatimah dan juga bapa kepada Ros Yatimah. Tujuan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee meminta bantuan Wak Jasni adalah kerana beliau adalah seorang yang sangat disegani dan berpengaruh di Singapura. Wak Jasni telah menjalankan siasatan komplot bercederakan wajah bakal seniman agung Malaysia ini dan telah memberi amaran kepada mereka sekiranya perkara ini berlaku, mereka semua akan menerima akibatnya. Oleh kerana segan dan takut dengan Wak Jasni, mereka telah membatalkan perancangan dan telah memohon maaf kepada Tan Sri P. Ramlee. Maafkan kami. Sepanjang pembabitannya selaku seniman, Allahyarham banyak menghabiskan kehidupannya dengan hidup berpindah randah iaitu sebanyak 7 kali daripada studio Jalan Ampas, Boon Tat Road hingga ke Jalan Bunga Dedap tidak jauh daripada Taman P. Ramlee. Mengimbas ke tahun 1964, tahun P. Ramlee berhijrah ke Kuala Lumpur, jelas orang pertama yang dijumpai oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee setibanya di Malaysia daripada Singapura adalah seorang lagi seniman legenda negara, Datuk Seri Ahmad Nawab Han. Antara sebab mengapa P. Ramlee berpindah daripada Singapura ke Malaysia sebenarnya adalah kaitan dengan komplot daripada artis Singapura sendiri untuk menjatuhkan seniman itu. Satu kesatuan yang ditubuhkan oleh Jim Samsudin mahu ditubuhkan, tetapi dalam masa yang sama, persatuan tersebut telah mengetepikan P. Ramlee. Bagaimanapun, ketika itu, pemimpin utama Singapura telah mendapat tahu mengenai penubuhan kesatuan oleh orang Melayu dan mengarahkan Shaw Brothers supaya ditutup terus. Disebabkan itu, P. Ramlee telah berhijrah ke Kuala Lumpur dan disuruh oleh Shaw Brothers untuk menyertai Merdeka Films. Datuk Seri Dr. Ahmad Nawab berkata, pelakon-pelakon ini sememangnya sudah hebat dan itu membantu menaikkan filem P. Ramlee sebenarnya. Tetapi, dia berkeras untuk tidak menggunakan pelakon daripada Singapura mungkin kerana terasa hati dengan tindakan mereka yang cuba untuk menjatuhkannya. Sebab itu, walau tak bagus pun pelakon di sini, dia tetap ambil.
Cuma ada beberapa pelakon wanita daripada Singapura yang diambil seperti Sipo Sarawak dan Sarimah. Jangan mengenang orang jauh. Bagaimana kipas-kipas semua? Anda suka dengan segmen baru ini? Jangan lupa untuk tekan butang like dan tinggalkan komen tentang video ini.